Bima Sakti Menari oleh Sri Rahayu Muhammad Yusof. Bab 2. Wickham. Dari satu sudut di luar pandangan mata pegawai sains yang bertugas di Balai Cerap Sultan Salahuddin, Muhammad Taufik sedang memerhatikan gadis itu, berhadapan dengan serangan daripada kumpulan pemerhati bintang cilik itu dan pengiring-pengiring mereka. Gadis itu sederhana tinggi. Susuk tubuhnya tidak terlalu kurus dan tidak pula berisi. Tubuhnya sedang-sedang sahaja. Ada bayang-bayang lasak walaupun gadis itu mengenakan baju kurung dan blazer kerana dia masih dalam suasana bekerja. Dia tahu bentuk kening gadis itu. Matanya berbentuk nipis tetapi irisnya besar. Kulitnya sawo matang tetapi nampak cerah sedikit apabila bersolek. Satu perkara yang paling disukainya, selendang hitam yang dipakai oleh Nurul Hafsah. Selendang berwarna hitam dengan manik-manik kristal dengan biasan 7 warna pelangi yang bergemerlapan dalam gelap. Rasa kesal meresap ke dalam dada Muhammad Taufik dan dia hanya mampu melepaskan keluhan. Tetapi gadis itu berlagak Sri Kandi apabila berdepan dengan wanita berbangsa Kaukasia yang bernama Wickham itu. Pada pendapat Muhammad Taufik, janji yang dibuat oleh gadis itu kepada pelawat-pelawat dari Jepun tersebut bukanlah janji yang enteng. Jika benar gadis itu mahu mengotakan janjinya, dia mesti bersedia untuk hidup sebagai seorang pejuang. Jika gadis itu merancang sesuatu hanya untuk menyedapkan hati peminat-peminat bintang cilik dan tidak mahu berbuat apa-apa, dia akan menghadapi masalah. Kerana kumpulan itu akan datang lagi bersama-sama wanita yang bernama Wickham itu. Muhammad Taufik kenal benar dengan Puan Wickham. Wanita yang berusia dalam lingkungan 50-an itu sedang menuruni tangga batu ke arahnya. Muhammad Taufik telah terlebih dahulu turun dari platform Balai Cerap daripada rombongan yang diikuti oleh Puan Wickham. Kanak-kanak di bawah jagaan ibunya masih berada di atas, mengambil gambar dan melihat-lihat ruang di dalam Balai Cerap. "Ibu, apa khabar?" ucap Muhammad Taufik sambil mendapatkan ibunya, Puan Wickham, dan mengucup tangan wanita itu. Selama dia memerhati, dia hanya mengekori dari belakang dan baru sekarang dia berpeluang berjumpa dengan ibunya. "Ibu baik, Taufik. Setiap kali ibu jumpa Taufik, kamu kelihatan berbeza daripada dahulu," kata ibu Muhammad Taufik. "Jika kita berjumpa lebih kerap, pastinya rupa paras Taufik akan lebih melekat pada mata ibu." Muhammad Taufik berkata dengan ketawa kecil. Dia cuba berseloroh, sedang hatinya bagai dikoyak-koyak apabila menyedari dia bergurau tentang perkara yang bukan gurauan. "Taufik, ketahuilah yang ibu menyayangi kamu dan selalu rindu akan kamu." "Saya tidak pernah sangsi, ibu." 2-3 saat berlalu sebelum Muhammad Taufik mengambil keputusan bahawa dia perlu menghabiskan setiap detik yang ada untuk berbual-bual dengan ibunya. Hal itu nyata lebih berfaedah daripada dia terkenang-kenang akan sesalan masa lampau yang dia langsung tidak berupaya untuk mengubahnya. Muhammad Taufik juga menyedari bahawa dia celaru dengan ketidaktentuan masa hadapan yang tiada berpenghujung, sedang dia sendiri tiada upaya untuk meramal dengan pasti. Muhammad Taufik akur bahawa dia hanya ada masa sekarang, dan sekarang ibunya Mariam atau Marian Wickham Abdullah berada di depan matanya. Bagaimana dengan tugas ibu di Tokyo? Sentiasa berkomunikasi dengan ibunya melalui media sosial tidak menyebabkan dia ketantusan soalan untuk diajukan kepada ibunya setiap kali bersua muka. Ibu sangat berpuas hati, sebab itu ibu berada di sini sekarang. Ibu mendidik kanak-kanak tentang pentingnya memelihara alam sekitar. Bagaimana pula dengan ikhtiar tekno alam kamu? Ikhtiar Tekno Alam ialah sebuah projek pembinaan rumah mesra alam untuk tujuan komersial yang sedang diusahakannya. Muhammad Taufik memastikan bahawa ibunya tahu bahawa dia dan ibunya mempunyai minat dalam bidang yang sama. Walaupun dipisahkan oleh benua dan lautan, tugas dan tanggungjawab,
jiwa mereka tetap satu. Muhammad Taufik mahu ibunya tahu bahawa antara mereka bukan sahaja terjalin darah dan daging, namun seiring jiwa dan minda. Sedang berjalan dengan baik. Ibu teringin benar hendak melihatnya dengan mata kepala ibu sendiri. Ibu tidak puas melihat gambar kiriman kamu. Di mana ibu menginap malam ini? Di rumah tumpangan De Palma. Boleh ibu tinggalkan rombongan pada malam ini dan tinggal di rumah saya, rumah prototipe Ikhtiar Tekno Alam? Ayah kamu ada? Soalan itu dimasukkan secara bersahaja oleh ibunya itu. Muhammad Taufik tidak dapat membaca tujuan sebenar soalan itu. Adakah soalan itu menunjukkan keprihatinan atau tindakan mengelak atau kerinduan? Sesungguhnya dia langsung tidak mendapat kepastian. Perkara yang boleh dilakukan oleh Muhammad Taufik adalah dengan memberikan jawapan bagi pertanyaan itu. Ayah di Jakarta selama seminggu. Dia akan pulang minggu depan. Baiklah, ibu akan beritahu kawan ibu dan pulang bersama-sama kamu, Taufik. Puan Mariam Wickham Abdullah menjawab dengan sebuah senyuman misteri. Muhammad Taufik gembira ditemani misteri, dan misteri itu ialah ibunya. Bolehlah ibu beri pendapat tentang rumah yang saya sudah bina setakat ini? Sudah tentu, Taufik. Ibu bangga dengan kamu. Muhammad Taufik melihat ibunya kembali ke dalam pasukannya. Sepanjang hayatnya, dia sentiasa melihat belakang kepala ibunya meninggalkannya ke suatu tempat yang lain, tanpa dia tahu kenapa dan berapa lama. Muhammad Taufik belajar hidup dengan kenangan-kenangan yang ditinggalkan. Namun, dia tidak pernah sangsi akan kasih sayang ibunya kerana dia percaya kasih sayang, darah dan daging, jiwa dan minda tidak mengenal sempadan tempat dan zon masa. Pada malam ini, Muhammad Taufik cukup bersyukur apabila ibunya kembali ke pangkuannya. Walaupun dia tahu apabila datangnya waktu subuh, ibunya akan pergi lagi, umpama seorang puteri yang tergesa-gesa lari dari majlis tari menari dalam kisah si pari-pari.